Yang kedua kita lihat, insyaAllah ni sekejap ikut. Kisah berlaku pada tahun 49 Hijrah. Peristiwa pengepungan penyerangan kota Konstantinopel. Dzikru Ghazwul Konstantiniyah. Jilid yang ketiga, halaman 314. Ini biasa kalau kita baca kisah Sultan Muhammad Fatih, pembukaan Konstantinopel, inilah dia penyerangan pertama umat Islam ke kota Konstantinopel pada tahun 49 Hijrah. Okey, pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah. Kita lihat. Fi hadhihi sanat wa qila sanatu 50 sayyara Muawiyah jaishan kathifan ila biladi Rum lilghazah wa ja'ala alaihim Sufyan bin Auf wa amara ibnuhu Yazid bil ghazah ma'ahum فتثاقل واعتل فأمسك عنه أبوه فأصاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد. Ketika itu dihantar tentera, Muawiyah menghantar tentera pimpinan Sufyan bin Auf. Kemudian itu disertai oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Jadi sebab buruk Yazid bin Muawiyah yang kita tahu, yang dikatakan sebagai pembunuh kepada Al-Husain, beliau lah antara yang turut menyertai pengepungan pertama kota Konstantinopel. Okey, ini ceritalah ni syair yang diungkapkan oleh Yazid tentang peristiwa itu. Tapi ketika itu tentera Islam yang tengah kepung tu menghadapi masalah maradin wajuk, lapar, sakit. Maksudnya ialah mereka tak biasa kan dengan suasana yang beza. Dikatakan waktu itu musim sejuk. Jadi itulah berlaku lapar, berlaku sakit. Sebab sejuk lah, tak biasa kan daripada padang pasir, dia pergi ke tempat sejuk. Wa Ummu Kalthum imra'atuhu wa hiya ibnatu Abdullah bin Amir. Ni kisah ni tentang dia lah, isteri kepada Yazid. Fabalagha Muawiyah syi'rahu fa aqsama alayhi liyalhaqqan Nabi Sufyan fi ardi Rum liyusiba ma asaban nas. Jadi berita tentang masalah ataupun keadaan atau Islam yang kelaparan, kesakitan itu sampai kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah pun menghantar bantuan. Ini berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah. Fasara ma'ahu jam'un kathirun adafahum ilaihi abuhu wa kana fi hadha jaysh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Ayyub al-Ansari, ghairihim. Wa Abdul Aziz bin Zararah al-Kilabi. Ni antara sahabat-sahabat besar yang sertai. Bukan jalan-jalan. Ibnu Umar pun join sekali. Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair pun ikut sekali. Abu Ayyub al-Ansari. Ni kita biasa dengar kubur Abu Ayyub al-Ansari ada di Istanbul. Fa'awralu fi biladi Rum hatta balaru Konstantinia. Akhirnya mereka sampai ke kota Konstantinopel. فقتتل المسلمون والروم في بعض الأيام واشتد الحرب بينهم فلم يزل عبد العزيز يتعرض للشهادة فلم يقتل. Ni dah perang berapa lama perang kat situ, maksudnya berperang di luar kota lah kan. Kita pun faham tentera Islam ketika itu yang kepung tu tak adalah alat-alat peperangan yang macam Sultan Muhammad Al-Fatih gunakan. Mereka hanya berada di luar kota dan seranglah daripada luar. Macam tu. Kalau tentera Byzantine keluar, dia perang. Itulah. Okay. Lepas tu, ni dia ceritalah tentang seorang tentera ni, sahabat ni, seorang yang ikut serta ni, Abdul Aziz ni, nakkan syahid tapi tak dapat syahidnya. Maksudnya, inilah salah seorang tentera ataupun sahabat ketika itulah, Abdul Aziz bin Zararah, nak syahid ketika itu tapi tak syahid. Itu summa hamila ala man yalihi faqutila fihi. Kemudian akhirnya barulah beliau syahid, terbunuh. Wa naghamasa bainahum fashajarahu Rum birimahihim hatta qataluhu rahimahullah. Mereka terbunuhlah akibat terkena panahan. Fabala khabar qatalahu Muawiyah faqala li abihi wallahu halaka fatal Arab faqala ibni aw ibnak qala ibnaka fa ajaraka Allah. Okay. Berita tu sampailah kepada Muawiyah. Lepas tu Muawiyah berkata, wallahu halaka fatal Arab. Soalan macam
kita tak pas, mungkin kita boleh cek siapa Abdul Aziz bin Kilabi ni. Abdul Aziz bin Zararah. Mungkin seorang yang terkemuka lah, sahabat yang terkemuka. Sehingga Muawiyah pun berkata, Wallah, demi Allah, halakah Fatal Arab, telah binasa. Binasalah seorang pemuda ataupun kita pemuda Arab. Itulah nak katakan mungkin ada kedudukan lah oleh yang ada pada Abdul Aziz ni. Dan yang terakhir kita tengok, sebenarnya panjang lagi, jadi saya ambil lah yang mana penting untuk dapat gambaran kita tentang catatan Ibn Athir. Thumma raja'a Yazid wal jaishi ila Syam. Kemudian dah perang, kemudian Yazid pun patah bawa. Dah tak boleh nak, maksudnya gagal lah, tak dapat nak kuasai. Cuba bayangkan kan, dengan tentera Arab yang ketika itu, tiba-tiba, biasa tentera Arab ni dia dah padang pasir kan, tiba-tiba kena hadapi musuh sejuk dan sebagainya. Pergi terkepung Konstantinopel pula tu kan, bukan sebarang kota. Jadi syahid. Jadi ramai yang syahid. Betul, kemudian Yazid bawa balik askar dia. Qad tuwfiya. Okay. Imam Ibn Athir menjelaskan, menyebut di sini dalam peperangan ini, dalam pengepungan ini telah wafat Abu Ayyub Al-Ansari indal Konstantiniyah. Fadafina bil karbi min suwariha fa ahluha yastasquna bihi. Tasqawna bihi. Wa kana qad syahidal badran wa uhudan wal masyahidi kullaha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahida Siffin ma Ali wa ghairiha min hurubihi. Jadi ini tentang Abu Ayyub Al-Ansari lah. Jadi beliau dikebumikan, dimakamkan di kawasan kubu kota Konstantinopel. Mungkin Cik Najmuddin boleh kongsikan sedikit lah tentang Abu Ayyub Al-Ansari ni di Istanbul. Sebab beliau pun dah pergi sampai ke sana. Jadi Ibn Athir cerita sikit lah yang Abu Ayyub Al-Ansari ni sahabat besar yang menyertai perang Badar, menyertai perang Uhud. Kemudian semua peristiwa yang Rasulullah hadapi ada disaksikan, dilihat oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dan macam kita tahulah Abu Ayyub Al-Ansari ni kan yang menawarkan rumah dia kan kepada Nabi SAW waktu hijrah. Wa syahidah Siffin, bukan tu saja, Abu Ayyub ni pun join perang Siffin bersama Ali. Tapi kali ni dia jadi askar kepada Muawiyah pula, Masya Allah. Hebatnya, besarnya jiwa Abu Ayyub Al-Ansari ni. Ialah sebelum ni kan duduk pihak Ali, lepas tu berada di pihak Muawiyah. Maksudnya asalkan nak berjihad lah, mungkin di akhir usianya lah. Katanya Abu Ayyub ni dah tua dah ketika itu kan. Itulah, Masya Allah. Rahimahullah. Radiyallahu anhum. Jadi habislah. Kira itulah percubaan dia. Kemudian gagal, dah patah balik. Jadi dibawa balik semula ke Syam. Jadi kalau kita tengok, dia naik tu daripada Syam, terus naik kapal pergi ke Konstantinopel. Macam tu lah. Jadi kita kata itu perjalanannya lah, sebab waktu itu Asia Anatolia tu belum dikuasai lagi oleh kerajaan Bani Umayyah. Masih lagi Byzantine. Intah.